Dengan tema matang dan santun, demokrasi dibawakan secara langsung kepada anda dari Studio 1 Angkasa Puri Kuala Lumpur. Ia merupakan satu bual bicara secara bulanan dengan mendatangkan panel yang bakal memberikan suluhan terhadap persepsi serta perspektif masing-masing. Pada malam ini kita bakal memberikan suluhan kepada tema berkait tentang perpaduan ummah. Namun menarik untuk kita memberikan sedikit penegasan, ini bukan kali pertama kita berbincang tentang tema seumpamanya. Bahkan di dalam kesempatan landscape maupun bual bicara lain, sama ada hanya di dalam rancangan demokrasi, landscape atau juga terbitan saluran lain, kita juga pernah membincangkan tema yang sama. Yang harus kita sedari dengan penuh keinsafan adalah apakah kita melihat setiap satu episod perbincangan ini sebagai building block atau teras-teras pembangunan agar kemudiannya kita bakal graduate daripada isu-isu remeh-temeh berkait dengan perpaduan ini. Kerana kelak jika kita mengulangi perbincangan ini dengan tema yang sama, soalan yang sama dan jawapan yang sama, bererti kita harus dipersalahkan kerana tidak bertanggungjawab terhadap ilmu itu sendiri. Pada malam ini kami bawakan 3 panel untuk memberikan suluhan. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu latar tanda baru dalam perbincangan terkait perpaduan ummah supaya ia dapat dijadikan panduan agar pertemuan dan polemik bagi episod-episod mendatang, kalaupun ingin menyentuh tentang perpaduan ummah, akan menjadikan landasan perbincangan pada malam ini sebagai asasnya. Jika tidak, kita tidak akan terus matang dan santun sesuai dengan tagline demokrasi itu sendiri. Saya mengucapkan selamat datang, Assalamualaikum. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Datuk Dusuki, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah nak bercakap tentang perpaduan ummah, saya sebutkan tadi bukan kali pertama Datuk kita bincang ini. Building blocks pada malam ini apa? Bagi saya perpaduan ini adalah satu topik yang sentiasa bersifat evergreen. Dia akan sentiasa relevan dari semasa ke semasa, zaman berzaman. Bahkan kita perlu memahami tajuk ini dari perspektif yang lebih luhur sifatnya, dengan persediaan bahawa kita perlu ada jiwa yang besar untuk kita membincangkan tajuk yang hakikatnya jelas dari segi teori dan paksinya, tetapi dari segi realitinya bukan mudah untuk kita realisasikan tanpa ada asas-asas yang saya sebutkan tadi. Sebab itulah dalam konteks perpaduan ini, kita seharusnya pergi kembali kepada prinsip yang paling utama, iaitu prinsip yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kita bersatu dan berpadu di atas prinsip kecintaan kita kepada agama kita. Kerana itu adalah perintah dan suruhan daripada Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah membicarakan berkenaan dengan ayat-ayat yang menghendaki kita bersatu dan berpadu berulang-ulang kali, dan ayatnya jelas, tidak ada khilaf ataupun perbezaan di kalangan ulama akan kewajipan bagi setiap kita untuk cuba berusaha ke arah itu. Jadi itu sebagai permulaan perbincangan. Datuk mengungkapkan, kalau boleh saya petik tadi, bahawa prinsip dan teorinya mudah, namun pelaksanaannya harus mematuhi prinsip-prinsip asas, dan di situ cabarannya. Soalan saya menyusul nanti terkait tentang itu. Assalamualaikum, selamat datang. Saya ucapkan Sahibul Samahah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak bersama. Ini kesempatan yang sangat saya raikan. Datuk, mungkin persoalannya bukan terkait tentang pentas politik ataupun asbab, tetapi bila kita bercakap soal perpaduan, ekstrim yang bertentangan dengannya adalah perpecahan. Dan seringkali kita bercakap tentang tema ini, agamawan akan melihat, kata, mari kita melihat kepada sejarah. Contoh-contoh yang sama akan dibawakan, dan kita pernah dengar contoh-contoh ini. Tetapi kritik yang saya bawa pada malam ini, meskipun sementelah kita tahu teori, kita tahu prinsipnya, namun kelihatannya usaha ke arah mencapai perpaduan yang utuh itu seperti sangat kabur realitinya. Apa nasihat Datuk dalam hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Syed Munawir, sahabat saya Datuk Dr. Ashraf, seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah. Bila kita bercakap berkenaan dengan isu perpecahan ataupun apa yang kita tengok sekarang ini, bagaimana cara formula yang terbaik, begitu juga untuk menyelesaikan isu-isu seperti ini, kadang-kadang kita lupa nak melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila
Kita ni macam-macam pihak, macam-macam ras, keturunan, begitu juga bangsa, bahasa, warna kulit dan sebagainya. Tapi dia ada tujuan. Tujuannya cukup kita kata umum, disebut dengan kalimah li ta'arafu. Satu kalimah yang kita kena tengok. Kerana bila berlaku arif, bila berlaku pengenalan, maka di situ tidak akan timbul isu-isu yang berlaku dengan perasaan-perasaan yang tak baik, emosi-emosi yang tidak terkawal. Keduanya, apabila kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala bila ciptakan kita, dia bagi dua. Satu, dia bagi akal. Satu lagi, dia bagi nafsu, dia bagi sifat-sifat. Yang mana kita antara satu sama lain pada jiwa kita sentiasa berbolak-balik. Kadang-kadang dengan nafsu yang tidak terkawal, menyebabkan kawang akan menjadi lawang. Musuh-musuh perkara yang remeh-temeh akan boleh memusnahkan daripada kesatuan tersebut. Dengan sebab itu, kalau kita tengok perkara-perkara seperti ini, kita kena noktahkan, iaitu menjadikan asas-asas kesamaan itu sebagai titik untuk bersatu dan bukan melihat kepada noktah-noktah yang membawa kepada kekhilafan ataupun perpecahan. Ini kita poin seperti ini barulah kita dapat bersatu. Kadang-kadang isu seperti ini diambil oleh setengah negara-negara maju. Kita nampak mereka bertempur sesama sendiri, berhujah, berbalah, bergaduh sesama sendiri, tapi pada saat yang sama kita nampak mereka bersatu. Sedangkan Mustafa Sibai pernah berkata, antara kaedah yang dikatakan nata'awanu fi mattafaqna alaih wa ya'zuru ba'duna fi makhtalafna fi. Kita ni boleh bersatu dalam perkara yang kita sepakat. Banyak benda yang kita bersepakat, yang kita boleh duduk sama-sama, yang boleh sama-sama kita bangunkan. Tidakkah ini satu kebaikan? Bahkan kita perlu melihat bahawa nilai-nilai berkenaan dengan perselisihan atau perbezaan pendapat ini akan menatijahkan rasa keharmonian dan kebaikan dengan sifat salamatus sadar, hati yang berlapang. Kalau ini kita boleh gagaskan, kita bukan semata-mata sekadar teori, kita bukan semata-mata menyebut begini-begini dan menyatakan prasyarat, tapi kita boleh olahkannya dalam sebuah kehidupan kita dan kita boleh maju ke depan dan kita boleh bersama-sama untuk meningkatkan kehidupan kita, keharmonian kita, kebaikan. Dan inilah yang telah diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dalam masyarakat majmuk yang utama, iaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang berhormat Datuk Ashraf, hujah yang kita dengar daripada Sahibul Samahah Datuk Mufti seketika tadi, ironisnya dibawakan oleh dua atau ketiga-tiga belahan perpecahan umat dalam konteks Malaysia. Mereka memperakukan apa juga yang disebut oleh Datuk Mufti. Tetapi kita masih perlu terus bercakap soal perpaduan umat ini. Seolah-olah kita hanya boleh mengartikulasikan prinsip ataupun dimensi ilmunya. Tetapi praktikalitinya ilmu itu dalam konteks. Bahkan Datuk adalah parti politik. Kalau lihat dalam konteks politik, itu lebih mengerikan, kalau boleh saya gunakan istilah itu. Komen Datuk. Kita bersetuju prinsip, tetapi nak laksanakan prinsip itu tak jumpa pintu yang sama. Sebabnya memang Allah jadikan kita ini memang sentiasa mempunyai kecenderungan untuk berbeza-beza pandangan. Dalam Al-Quran Allah sebut, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Sekiranya Allah kendaki, nescaya Allah jadikan manusia ni umat yang satu je. Tetapi realitinya mereka akan sentiasa berselisih pandangan. Dan dalam ayat yang lain Allah sebut kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap puak itu mereka rasa bangga dengan pandangan masing-masing. Mereka rasa takjub dengan pandangan masing-masing. Akhirnya mereka menyebabkan ada nilai taksub, mengatakan pandangan aku saja betul, orang lain salah. Ini sebenarnya ujian yang paling besar kepada umat Islam. Hakikatnya sebab itu kalau kita memerhatikan saranan-saranan ataupun wasiat-wasiat Nabi SAW, kebanyakan hadis-hadis yang akhir sebelum baginda wafat, kebanyakan menceritakan fenomena suasana umat akhir zaman. Bahkan saya teringat yang sentiasa saya ulang-ulang dalam banyak forum-forum kerana ia benar-benar mengesankan saya. Bahkan dalam khutbah
di Padang Arafah waktu saya menjadi ketua delegasi haji, saya mengungkapkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawa satu ketika Nabi bersembahyang di Masjid Bani Umayyah, dan disebut dalam Sahih Bukhari, yang mana Nabi berdoa 3 perkara. Sa'altu Rabbi thalatha fa'tani thnatain wa mana'ani wahidah. Aku meminta kepada Allah 3 perkara, 2 diterima, 1 ditolak oleh Allah. Yang pertama, sa'altuhu alla yuhlika ummati fi sanatin 'ammah fa'taniha. Aku memohon agar tidak dibinasakan umatku dengan bala bencana. 1 tahun itu penuh dengan bala bencana. Yang ini diterima oleh Allah. Yang kedua, wasa'altuhu alla yusallit 'alaihim 'aduwwan min siwa anfusihim fa'taniha. Law ijtama 'alaihim man fi aqtariha. Aku mohon janganlah dibinasakan umatku oleh musuh-musuh selain daripada mereka, walaupun mereka sudah berkumpul dalam sempadan kawasan umat Islam. Ini pun diterima oleh Allah. Tetapi yang ketiga, apabila Nabi meminta kepada Allah, wasa'altuhu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'aniha. Apabila aku meminta kepada Allah, janganlah diwujudkan, dijadikan di kalangan umatku ini perasaan perselisihan, pergaduhan, perpecahan di kalangan mereka. Yang ini Allah tidak terima. Di kalangan ulama-ulama hadis, mungkin Sahibus Samahah boleh betulkan kalau tersilap, memandang hadis ini sebagai satu bentuk yang memberikan makna bahawa inilah sebenarnya ujian besar kepada umat Islam. Bagaimana Allah akan menguji mereka. Kalau mereka mampu untuk menguruskan perbezaan-perbezaan di kalangan mereka, Allah akan mengangkat martabat mereka. Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Maknanya, ujian yang paling besar ialah ujian bagaimana mereka harus bersatu ke arah membentuk satu persefahaman, perpaduan. Yang itu ujian yang paling besar yang bukan mudah untuk direalisasikan. Saya kira inilah antara perkara-perkara yang ialah dari segi teorinya mudah diungkapkan, tetapi dari segi praktisnya, apakah kita mampu untuk menterjemahkan dalam realiti kehidupan kita? Yang paling utama seperti mana Sahibus Samahah Mufti sebutkan tadi, apakah kita bersedia untuk berlapang dada dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan tertentu? Kita wajib bersatu. Dalam hal-hal kita tak boleh bersama, kita tolak ansur, supaya kita boleh wujudkan satu semangat ataupun satu suasana yang kita saling hormat menghormati antara satu sama lain, bekerjasama untuk perkara-perkara yang kita wajib untuk bersatu dan berpadu. Datuk Mufti, kalau kita mendengarkan hujah bersandarkan kepada hadis Sahih Bukhari itu tadi, ya, penafsirannya itu mungkin elok Datuk Ashraf juga menawarkan kepada Datuk Mufti untuk memberikan penafsiran terhadap elemen cabaran terbesar itu. Namun saya mengolah sedikit soalan yang saya bawakan kepada Datuk Ashraf tadi juga adalah kerana hujah yang sama dibawa oleh semua belahan, ya, semua belahan. Sama ada kita menganggap perbelahan dalam konteks ummah di Malaysia ini 3 berdasarkan denominasi politik ataupun berdasarkan fahaman school of thought tertentu, dia mungkin menjadi 4, 5. Masing-masing bercakap soal tema yang sama, menghujahkan yang sama. Istilah juga berlapang dada tentang perbezaan. Kunci utama dalam konteks Malaysia dari kacamata Datuk Mufti, di mana kita harus bermula sementara kita bersetuju dengan prinsip-prinsip yang sama? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sejujurnya melihat ada beberapa halangan dan hadangan yang patut kita roboh dahulu. Yang pertama, kita kena buang satu sikap yang kita panggil sebagai sikap yang kita kata ananiyah, atau kita kata individualistik, aku saja yang betul, orang lain tak betul, pendapat aku saja yang baik. Sebab itu dalam kaedah ini, para ulama zaman dahulu mengajar kepada kita, menyatakan boleh jadi pendapat saya betul, tapi pendapat orang lain jauh lebih betul. Boleh jadi pendapat orang lain yang saya rasa tak betul itu, tapi itulah yang terbaik berbanding dengan pendapat saya. Jadi dalam keadaan seperti ini, kita tak wujud. Yang wujudnya kita saja yang betul, orang lain tak betul. Apa yang kita nampak dalam sisi-sisi yang kita nampak, tapi sebenarnya di sana bila dilihat, dikaji, dikasyaf, diteliti, dianalisis, kita dapati bahawa pendapat kita tu mungkin tak betul. Jadi di situlah perlunya syura,
perlunya meraihkan pendapat, di situ benteng yang utama. Perkara yang kedua, saya nampak kenapa kita tidak boleh bersatu. Soalan ini maka membawa kepada hati. Kerana manusia ni kadang-kadang dengan perasaan dia akan menolak, tapi dengan perasaan dia boleh terima. Saya teringat semalam bila saya tengok dalam YouTube, dalam satu wacana yang cukup menarik, Sawaidul Ikha, satu rancangan orang Arab. Syekh Qardawi hafizahullah ta'ala, bila bertentangan dengan satu pandangan ulama, ulama itu tolak dia. Tapi dia kata, wallahi kalau aku tahu pandangan Syekh seperti ini, yang baik begini macam ini, aku rela tolak pandangan aku akan terima pandangan ini. Kenapa? Kerana di situ muamalah, di situ akhlak. Jadi orang bergaduh kerana isu seperti akhlak seperti ini tak kena. Zaman sekarang pula WhatsApp. Kita maksud lain, dia beri maksud lain, tukang tafsir lain, tukang bubuh lain, tukang cocok lain. Jadi akhirnya tak selesai. Begitu juga kalau kita tengok macam mana sahabat, macam mana tabi'in, macam mana sejarah mereka pergi dan mereka hilangkan segala syubhat. Dan bila ada sampai yang tak baik, dia akan takwilkan bahawa yang baiknya begian. Dan dia kata, semoga Allah rahmat saudaraku. Dia tak maksud begitu. Dia akan takwil dengan takwil yang baik. Tapi kita su'uzan. Maka bila kita su'uzan, maka kita tak akan bertemu walaupun perkara itu yang baik. Ini bahaya. Poin yang ketiga mungkin kita kata, dalam isu seperti ini ialah kita tak pernah bincang sampai kepada satu tahap yang sebenar. Masing-masing beri pandangan. Yang ni beri, yang ni jawab, yang ni tolak, yang ni jawab, yang ni tolak. Jadi tak selesai. Apa kata kita duduk, kita minum, kita makan, kita bincang. Saudaraku, masalahnya begini. Yang ni pun jawab, yang ni pun jawab. Macam mana? Kita cari titik-titik persamaan dan titik-titik nuktah untuk kita sama dan kita sealirkan dengan aliran yang saling hormat menghormati. Saya tengok adabul khilaf perlu dijaga. Bila ini kita pupuk sama, maka tak akan timbul lagi apa yang kita kata kita tak boleh bersama, kita tak ni. Bayangkan Rasulullah SAW dengan orang Ansar baik, dengan orang Muhajirin baik, dengan bani-bani yang banyak pun baik, dengan Aus Khazraj baik, semuanya boleh baik. Kenapa? Kerana dia ini membaikkan keseluruhan. Dia mengislahkan. Dia bukan saleh saja, tapi dia musleh. Dia bukan sekadar musleh sahaja, tapi dia juga menghimpunkan kebaikan dan melebarkan kebaikan, menebarkannya kepada masyarakat. Akhirnya semua jadi baik. Jadi konsep seperti itu perlu kita suburkan dalam masyarakat kita di samping beberapa elemen yang lain, insya-Allah. Datuk Mufti memberikan 3 halangan ataupun tembok yang harus dirobohkan: sikap ananiah, hati dan perasaan yang terhijab untuk melakukan takwil yang baik, dan dialog yang tidak putus. Cuma itu kalau kita letakkan dalam kerangka perbezaan pandangan yang sifatnya biasa-biasa, ising-isingan, mungkin mudah. Tetapi bila kita tumpahkan penafsiran tembok itu dalam kerangka politik, misalnya sikap ananiah, ra'wi sawab yahtamilu khata' wa ra'yi ghairi khata' yahtamilu sawab. Aku benar tapi aku mungkin salah, engkau salah tapi mungkin benar. Kalau nak letakkan dalam kerangka politik yang pangkah hitam putih ini, apakah itu realistik? Lebih-lebih lagi dalam kerangka model politik kita yang dijuzuk-juzukkan mengikut etnik, memperakukan keakuan bangsa yang Datuk sini sebut. Apakah boleh dilakukan? Kalau boleh, pernahkah setidak-tidaknya sebagai AMT UMNO boleh dan pernah melakukan itu? Ya, parti anda betul. Bolehkah dilakukan? Pertama sekali kita harus melihat bahawa demokrasi ini adalah ciptaan manusia. Dia ada kekuatan, kelebihan dan dia juga ada kelemahan. Bila kata demokrasi dan sistem politik pilihan raya umpamanya, kita memang dengan sendirinya akan memerlukan wujudnya parti-parti politik. Dan parti-parti politik ini sudah tentu matlamat dia adalah untuk menang pilihan raya. Bila nak menang pilihan raya, dia akan memastikan dia adalah yang terbaik berbanding orang lain. Dan dengan sendirinya akan berlakulah pertembungan-pertembungan yang masing-masing akan merasakan bahawa dialah lebih betul antara satu sama lain. Sebab itulah saya selalu sebutkan
kita harus berpada-pada dalam berpolitik, terutamanya mengambil kerangka agama dan kerangka Islam sebagai teras. Sudah tentulah kita menerima politik demokrasi ini seadanya, dengan melihat bahawa kita bersedia untuk menerimanya sebagai satu alat untuk kita memilih pemimpin yang terbaik untuk mewakili suara dan menjaga kepentingan kita. Tetapi pada masa yang sama, jangan sehingga kita melangkaui prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh agama. Contoh yang paling asas, soal persaudaraan dan perpaduan. Kita boleh berbeza pandangan. Parti UMNO dengan PAS umpamanya. Kita mempunyai pendekatan yang berbeza. Tetapi asas-asas yang sama umpamanya. UMNO dengan PAS masing-masing kita memperjuangkan untuk agama kita, untuk kepentingan Islam. Tetapi mungkin pendekatan yang berbeza. Cuma apa salahnya dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan kita, kepentingan Islam umpamanya, kita bersatu. Tetapi dalam hal-hal yang melibatkan yang memang kita tak boleh bersama kerana pendekatan berbeza. Okey, kita berlapang dada, kita bersaing secara sihat, masuk dalam demokrasi pilihan raya 5 tahun sekali, berkempenlah. Tetapi jangan sehingga kita membuat sesuatu yang melanggari batasan-batasan ditentukan oleh agama. Iaitulah yang kita memerlukan wacana ataupun pendidikan politik yang lebih segar. Maknanya semua politikus-politikus yang menyertai mana-mana parti sekalipun, mereka perlu dididik dan ditarbiah supaya melihat kerangka Islam, kepentingan agama itu lebih penting daripada segala-galanya. Jangan sehingga prinsip kita kuburkan. Ilmu dan sandaran asas-asas ini harus kita sentiasa pegang dengan jujur supaya kita tidak melampaui batas. Masalah kita hari ini apabila seperti mana yang Allah sebutkan dengan jelas dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap puak-puak, setiap parti-parti ini merasakan mereka saja yang betul. Orang lain salah. Tak apa, dalam konteks, dalam hal-hal tertentu kita boleh meraihkan kepelbagaian pandangan. Macam Tuan Syed katakan tadi lah, kata-kata Imam Syafi'i yang begitu segar. Ra'yi sawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu sawab. Pandangan aku betul tetapi boleh jadi salah. Pandangan orang lain salah tetapi boleh jadi betul. Seperti mana Tuan Mufti katakan tadi. Cuma bagaimana kita nak merealisasikan dan menterjemahkan dalam realiti sebenar. Yang itu yang saya kira dalam konteks ini kita harus melihat berasaskan apa yang kita nak sepakati bersama, apa perkara-perkara yang kita harus duduk semeja, seperti mana Mufti katakan tadi. Banyak perkara boleh diselesaikan sekiranya kita ada medan seperti ini. Kita bincang, duduk, minum air, ajak datang ke rumah, kita bincang secara adik-beradik. Ada perkara-perkara yang kita perlu luahkan secara jujur dan secara saksama. Itu saya rasa antara pendekatan yang boleh kita lakukan. Yang berhormat Senator Datuk yang berbahagia dan dikasihi Datuk Mufti, apa yang telah diperakukan oleh Datuk Ashraf tadi adalah bahawa demokrasi dalam kerangka ini adalah bikinan manusia. Ada cacat celanya di sana sini. Kerana perhitungan dan congak politiknya adalah pangkah yang mana ia ditentukan oleh hitam atau putih. Sedangkan mujadalah perdebatan itu dia punya rona kelabu yang tidak semestinya soal hitam atau putih. Harus kita menerima perbezaan. Dalam kerangka waktu bila mana kita semakin mendekati pilihan raya, objektiviti kelabu itu sudah tidak, subjektiviti itu tidak lagi menjadi perhitungan. Isunya soal pangkah siapa. Menarik untuk kita bawa semula dalam kerangka itu kerana kita menantikan seorang lagi panel dari PAS. Dalam pusingan awal kita bercakap soal perpaduan, saya mengusik persoalan berkait tentang perpaduan ini. Semua belahan perpecahan mengatakan hujah yang sama soal perpaduan, bahayanya perpecahan. Masing-masing memetik hadis yang sama. Tetapi disitulah cabarannya. Kerana sifat keakuan, lebih-lebih lagi cabarannya apabila ia diletak dalam kerangka politik. Kerana congak politik ini hitam atau putih. Ia bukan rona kelabu. Ia bukan subjektif. Soalnya ana atau anta. Jadi semakin kita mendekati pilihan raya, maka semakin suntuklah ruang untuk kita bermujadalah, untuk menerima. Kerana political expediency memerlukan kita menang. Sehingga kan ada kalanya ia bukan lagi terkait tentang, hujahnya tahaluf siasi. Itu untuk menjustifikasikan apapun keputusan pada peringkat itu.
Dan Datuk Ashraf menyebut itulah malangnya kerana kerangka demokrasi ini adalah bikinan manusiawi. Jadi dia tidak syumul dalam erti kata ada cacat celanya di situ. Lalu pemimpin-pemimpin Muslim dalam belahan parti politik yang ada, apa kebijaksanaannya untuk kita kekal pada prinsip tapi pada sisi yang lain masih lagi berhikmah demi rahmat dari Allah? Datuk. Ya, terima kasih. Pertama sekali kalau kita rujuk pada ayat yang semua kita baca. Ya. Konsepnya ialah ta'liful qulub. Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dulu kamu bermusuh-musuhan lalu Allah jinakkan hati kamu. Jadi bagi saya kita membawa kepada satu politik yang matang. Berbeza parti itu adalah realiti politik demokrasi negara kita, itu realiti. Berbeza pendapat ini adalah akal manusia, tidak mungkin dapat sama. Tetapi bagaimana kita, di mana kita berbeza pandangan, kita tetap boleh untuk ta'liful qulub, menjinakkan hati satu sama lain. Kerana itulah kami di peringkat PAS kita memperkenalkan BPMS, Budaya Politik Matang Sejahtera. Maknanya walaupun kita berbeza dengan kerajaan dalam banyak isu pokok, isu fuk dan sebagainya, tetapi kita menyatakan bahawa perbezaan itu mesti kita bicara dalam konteks yang sangat matang. Kita berbeza tapi kita tetap boleh berukhuwah, apatah lagi di mana semua kita adalah mereka yang bergelar Muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran kita satu, hadis kita pun Rasulullah, dan kita pegang pada pendapat ulama yang sama. Jadi untuk apa kita bertembung sehingga meleraikan ikatan persaudaraan walaupun kita berbeza pandangan? Itulah saya rasa politik matang yang mesti kita bina sekarang. Dan jangan tengok ke belakang lagi. Yang lepaslah mafatafat. Yang lalu-lalulah. Yang kita menghukum apa yang lalu untuk kita letak di atas benak orang yang baru. Ini politik baru kita. Ini politik matang kami. Maka kita kena bergerak atas rasa itu untuk kita pergi lebih jauh untuk negara kita. Itu yang kita pegang di peringkat Parti Islam Serta Malaysia PAS. Ya, Datuk Doktor, ya, ini menarik kerana saya nak memberi ruang ini kerana kita banyak berbicara awal Datuk Ashraf dan juga Datuk Mufti, ya, kepada Datuk Dr. Khairuddin. Politik matang, kalau kita address kepada ahli kita mungkin mudah. Tetapi biar saya letakkan sedikit dalam kerangka kemungkinan. Ya. Kematangannya di mana, aulawiyatnya di mana, muazanatnya di mana apabila kita bercakap soal untuk memenangkan Islam. Ya. Di sisi kanan kita ada Dr. Muhammad Khairuddin, di sisi kiri kita ada Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Kedua-duanya orang yang baik, kedua-duanya memperjuangkan Islam. Aulawiyat dan muazanatnya, matangnya di situ apa hikmah yang boleh kita titipkan kepada pengundi dalam hal sedemikian? Ya. Pertama kita balik pada sistem demokrasi kita. Itu membentuk parti-parti yang beza. Ada namanya kerajaan, ada nama pembangkang. Itu adalah sistem yang kita pakai pada hari ini. Maka tinggal lagi bagaimana kita menguruskan sistem yang sedia ada itu. Kita mungkin beza pandangan ketika mana kita berkempen pilihan raya. Barangkali kalau saya mungkin orang Kelantan, mungkin bertanding tempat yang sama, berhadapan dengan sahabat saya Dr. Ashraf, dia orang Kelantan, saya orang Terengganu. Boleh. Tetapi kita boleh berbeza pendapat untuk kita berikan pendapat yang beza dengan moto-moto yang beza, dengan kita punya perancangan manifesto yang berbeza, tetapi kita kekal boleh bersama. Ini saya rasa yang dimaksud dengan matang. Matang pada akhlak, matang pada bicara, matang pada kita mempersembahkan idea kita. Hari ini pun dunia langit terbuka. Dunia yang sudah tidak ada sempadan. Semua orang boleh akses maklumat. Maka kalau semua orang boleh akses maklumat, tinggal bagaimana kita menguruskan maklumat sampai kepada rakyat. Bagi saya, rakyat lebih gembira. Dia kalau mana-mana ahli politik boleh duduk bersama walaupun berbeza pandangan. Mereka lebih gembira. Sebab tidak ada sentimen kepartian. Kita cerita yang lepas mungkin ada sentimen melibatkan kepartian, sentimen melibatkan peruntukan dan sebagainya. Ini saya rasa perlu kita uruskan sedikit demi sedikit untuk mencapai kematangan. Tapi kami di peringkat PAS, kita konsisten. Kita bawa budaya politik matang sejahtera dan kita ajak juga pihak kerajaan untuk menghayati apa yang kita bawa dan kita tunjukkan menerusi banyak event-event yang kita boleh bersama. Isu melibatkan umat, isu RU 355, isu melibatkan Rohingya dan banyak lagi isu yang kita boleh duduk bersama tetapi kekal berbeza pendapat di Parlimen. Saya pun canggah banyak pandangan Dr. Ashraf di Parlimen. Itu perkara yang kita nak buat pada masyarakat baru pada hari ini. Itu bagi saya yang paling penting. Datuk Dr. Mufti, saya sebutkan tadi pertimbangan dan keutamaannya apa apabila kita diberikan
Kerana hari ini pilihannya bukan semata-mata baik atau buruk, tetapi baik dan lebih baik atau buruk dan yang kurang buruk. Jadi di situ saya kira tadi Datuk ada menyentuh soal benteng yang harus dirobohkan, hati dan perasaan. Itu mungkin persoalan berkait menyucikan jiwa. Tetapi aspek mujadalah, saya kira pada hemat saya, apabila dialog tidak tuntas, tidak putus, di situlah menyebabkan penafsiran-penafsiran yang ditakwilkan secara tidak tepat. Itu juga merupakan satu pembudayaan yang sangat didokong oleh prinsip-prinsip Islam. Ya. Bagaimana pandangan Datuk Mufti? Saya setuju. Yang pertama sekali, menariknya dalam Islam ni, dia ada nama yang pelbagai. Ada nama dipanggil muzakarah, ada nama dipanggil mujadalah, dan ada juga nama dianggap sebagai mungkin sebagai kita kata muhasabah, dan beberapa nama yang lain. Dan kerangka nama-nama tersebut memberi satu makna yang cukup besar. Sekalipun dalam bentuk mujadalah, tapi diikat dengan billati hiya ahsan. Di mana cara mujadalah itu dalam bentuk yang cukup baik. Masa kami belajar dulu, ada satu kitab khas. Kitab ni bertajuk Adabul Khilaf. Macam mana kerangka khilaf tersebut dibahaskan dalam bentuk beradab. Dan kita tengok mahallun nizam, apa sebab-sebab khilaf dan bagaimana cara nak menyelesaikannya. Di situ kita nampak supaya bila berlaku mujadalah, kita tak akan jadi seperti superstar-i. Superstar-i ni maknanya orang yang keras kepala, orang yang dia rasa dia saja betul, tapi dia tak tengok secara menyeluruh, cara yang baik. Pernah satu ketika ni secara joke lah, seorang tu datang bertemu dengan Abu Hanifah. Dia masuk dan dia ni orang yang berpahaman tak ada apa-apa kecuali Allahnya. Jadi dia pergi bertemu dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah tahu dah orang ni memang kalau berlawan tak selesai masalah. Abu Hanifah bagi tahu kepada muridnya, dia mari dengan apa? Mari dengan kuda atau unta. Kata dia sembunyikan kuda dan unta dia. Bila masuk, kita ni ada tak? Tak ada. Dan yang awak bercakap dengan saya, ya, tapi sebenarnya kita tak ada. Yang ada Allah je. Apa yang awak cakap, saya dengar suara siapa? Suara awak tak, sebenarnya yang ada Allah sahaja. Abu Hanifah cuba beri jawapan satu-satu jawab. Dia tak percaya apa-apa. Lepas tu Abu Hanifah kata, tak apalah, kita tutuplah majlis, kita bincang setakat ni saja. Abu Hanifah sengaja bawa dia pergi ke pintu masjid ataupun tempat tu. Lalu dia kata, mana kuda saya, mana? Dia tak ada apa kan, yang ada Allah je. Dia kata, memang saya mari kuda. Tak, yang adanya Allah saja. Dia beri beberapa kali, barulah dia faham. Maknanya, ada orang tu, kebatilan ataupun masalah kebenaran dia tak nampak. Bila tak nampak, dia jadi banyak terhalang dan terhijab. Jadi, di situ maksud saya, mujadalah boleh. Tapi dalam kerangka macam mana, dalam bentuk macam mana. Kita dok berdebat, minta maaf cakap lah. Kadang-kadang saya dengar, saya rasa perkara tersebut tidak bermanfaat kalau hanya sekadar nak menegakkan, macam orang Melayu kata, menegakkan benar yang basah. Tapi kita tak selesai. Tapi kita nak cari titik macam mana. Kita nak cari sama-sama akhirnya cukup baik. Sebab itu banyak tokoh-tokoh dia lari tajuk. Contoh bila orang tanya Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Orang tanya, Syekh, apa hukum orang tinggal sembahyang? Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah, dia tak jawab hukum tinggal sembahyang tu ada dua pandangan. Pertama kafir, kedua fasik. Bahawa kafir ni hujahnya begiang-begiang, fasik ni begiang-begiang. Dia jawab, dia kata hukumnya kamu pergi kat orang tu, kamu heret tangan dia, kamu berwuduk, suruh dia wuduk, kamu jadi imam, dia jadi makmum. Sebab dia jawab bukan dari segi kerangka untuk debat begiang-begiang, tapi dakwah tu, kesan tu. Jadi itu maksud saya. Wallahualam. Ya. Apabila kita membicarakan ini, ada soal dialog yang tidak putus ini, saya rasa cabarannya di sini adalah kerana Datuk Ustaz Khairuddin, ya, slogan demokrasi juga matang dan santun. Ya. Ya. Tetapi bila kita melihat dalam kerangka politik, Datuk Ashraf, kelihatannya pada hari ini dalam kerangka politik, UMNO dan PAS kelihatannya cuba atas apa juga alasan tahaluf siasi demi memenangkan Islam. Tetapi kita pernah tewas dipentas untuk memperjuangkan benda-benda yang hakiki.
nama Allah misalnya, yang sebenarnya kalau kita bercakap soal matang, kalau kita bawa dalam parlimen, saya secara peribadi ingin lihat siapa yang tidak mendukung dalam kalangan ahli parlimen yang Muslim itu. Saya ingin lihat itu. Kini kita bercakap soal RUU 355. Dari kacamata UMNO, kelihatannya penting untuk memberikan dukungan kepada PAS, tetapi apakah dialog sudah putus bersama Amanah dan Bersatu serta PKR? Apa komen balas Datuk Ashraf? Pertama sekali saya nak respon dulu bahawa kadang-kadang kita terlalu terhimbau dengan istilah-istilah ni. Tahalluf siasi dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada pendekatan Al-Quran, saya lebih cenderung untuk kita melihat konsep ta'awun berbanding dengan tahalluf. Yeah. Kerana ta'awun itu disebut dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Asas ta'awun, asas kerjasama. Ta'awun ni bermaksud kerjasama. Adalah atas perkara yang baik dan perkara yang taqwa. Perkara yang taqwa ni maksud dia, kalau Sayyidina Ali kata, al-amalu bitanzil. Kita beramal dengan apa yang disyariatkan, diturunkan oleh Allah. Jadi kalau itu parameter ataupun garis panduannya, kita bekerjasama dalam perkara-perkara yang baik dan apa yang dituntut oleh agama. Itu jugalah asas yang saya kira UMNO dengan PAS sekarang ni pun bersetuju untuk bekerjasama dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan yang kita rasa itu tuntutan syarak. Isu Rohingya. Dalam konteks isu RUU 355 umpamanya, sebenarnya saya lebih cenderung kalau kita sebut Akta 355 sebab RUU ni orang undang-undang. Sebenarnya Akta tu dah ada sejak 1965. Akta 355 ini sebenarnya kalau kita tengok, dia bukan kali pertama kerjasama UMNO dengan PAS ni ataupun Parti Barisan Nasional dengan Pembangkang. 1965 apabila dibentangkan oleh menteri, waktu itu menteri daripada Sarawak yang membentangkan, Tun Abdul Rahman Yaakob. Beliaulah orang yang pertama yang membawa Akta 355 bagi pihak kerajaan. Sebab Akta 355 ni adalah akta berkenaan dengan Mahkamah Syariah, bidang kuasa jenayah syariah. Dan pada waktu itu, apabila dibentangkan, PAS yang diwakili oleh yang dipertuanya, iaitu Yang Berhormat Asri Muda, Ahli Parlimen Pasir Putih, yang menyokong secara tuntas. Walaupun dalam handset disebutkan beberapa kenyataan beliau yang beliau menganggap bahawa ini belum sempurna, tetapi memadailah pada waktu itu dengan konteks dan kerangka perundangan dan prasarana perundangan yang ada pada waktu itu. Tetapi semuanya menyokong, tidak ada isu. Jadi 1965 kita pernah bekerjasama. PAS bersetuju dengan cadangan Barisan Nasional yang diwakili oleh Menteri Tun Abdul Rahman Yaakob yang merupakan ahli parlimen daripada Sarawak membentangkan akta tersebut. Dan sekali lagi pada 1984 apabila cadangan pindaan untuk menaikkan sedikit Mahkamah Syariah bidang kuasa hukuman itu kepada apa yang kita ada sekarang. 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Kali pertama sebatan syar'i diperkenalkan. Itu dibawa oleh menteri daripada Barisan Nasional waktu itu, Dr. Yusof Noh, dan sekali lagi disokong oleh PAS. Selepas 32 tahun, kali ini PAS pula mencadangkan supaya pindaan itu dilakukan kerana 3 tahun, RM5,000, 6 kali sebatan mungkin relevan 32 tahun dulu. Tetapi kali ini kita melihat, PAS melihat bahawa perlu ditambah baik kerana RM5,000 dendanya mungkin orang sudah tidak rasa gerun dan takut. Orang yang tidak membayar nafkah kepada isteri, mahkamah menetapkan RM200,000 kena bayar nafkah. Kalau tidak, dia akan melanggar perintah mahkamah. Hukuman dia apa? Denda RM5,000. Jadi sudah tentu kalau diberikan pilihan, dia akan membayar denda berbanding dengan membayar nafkah. Ini yang saya sebutkan bahawa sepatutnya orang yang memperjuangkan hak wanita ni juga menyokong pindaan ini. Dan ini sekarang ini dicadangkan oleh PAS. Apa salahnya? Dah 2 kali berturut-turut PAS mendukung kerajaan dalam pengenalan Akta 355 tahun 1965 dan pindaan pada 1984, dan pada tahun ini PAS mencadangkan supaya dia ada pindaan. Dan ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Dan inilah yang saya sebutkan tadi, ta'awun, prinsip bekerjasama dalam perkara-perkara yang kita boleh bersepakat dan boleh bekerjasama yang dituntut oleh syarak pun. Dalam konteks sama ada Parti Amanah Negara, Parti Bersatu dan parti-parti lain
mereka bersetuju atau tidak bersetuju, sebenarnya proses dialog itu berterusan. Dan di parlimen, yang berhormat Dr. Khairuddin sendiri pun ada timbalan Perdana Menteri mewujudkan dialog di kalangan ahli-ahli parlimen orang Islam, dan kita nak dengar apa keluhan-keluhan dan keresahan-keresahan yang ada. Dan secara prinsipnya nampak macam positif. Tetapi kita tak tahulah sebab perkara ini belum dibawa di parlimen. Dan kita biarkanlah parlimen nanti untuk membahaskan. Itulah ruang yang sepatutnya untuk dibahaskan. Kenapa sebelum dibahaskan sudah menjadi polemik seolah nak runtuh satu negara? Itu yang kadang-kadang kita tak faham. Yang mendukung demokrasi tetapi tidak menjulang demokrasi. Walhal disediakan parlimen untuk membahas. Tapi sebelum dibahaskan sudah pun berpolemik di luar. Seolah-olah menuduh dan menimbulkan polemik yang tidak berasaskan fakta. Tetapi hanya memainkan sentimen emosi. Menakut-nakutkan. Seolah-olah bila kita pindah Akta 355 ni, hudud akan diperkenalkan, maka orang bukan Islam akan teraniaya. Walhal kita pun tahu bahawa Akta 355 hanya berkaitan dengan mahkamah syariah, bidang kuasa yang diberikan oleh perlembagaan. Kalau nak buat hudud, kita kena pindah perlembagaan yang memerlukan cerita lain, yang memerlukan bukan sahaja sokongan orang Islam, tetapi juga ahli parlimen bukan Islam. Sebab pindaan perlembagaan memerlukan 2/3, 148 daripada 222. Kalau dikumpulkan semua ahli parlimen Islam yang ada di parlimen ketika ini, kita hanya ada 137. Maknanya, kalau kita nak betul-betul PAS nak melaksanakan hudud, nak mencadangkan supaya dipindah perlembagaan, kita perlukan dokongan bukan saja Parti UMNO, PAS, PKR, Parti Amanah maupun Bersatu. Kita memerlukan sokongan daripada orang bukan Islam. Jadi, apa yang kita harus bincangkan adalah berasaskan ilmu, bukan semata-mata emosi dan sentimen. Baik. Kalau asas ta'awun itu adalah ke arah kebaikan dan takwa, mungkin elok juga kita melihat elemen itu dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana satu insiden contohnya mungkin dalam konteks RUU ataupun Akta 355 ini. Tetapi bila kerangkanya politik, kita kadang-kadang selektif di mana kita nak bersatu. Tetapi apabila political expediency-nya tidak begitu, maka kita ini kita bereskan kemudian kerana ia tidak boleh memenangkan pilihan raya yang akan datang. Soalannya tadi, apakah kita boleh melebarkan lagi dialog itu supaya ia boleh tuntas, ia boleh usai, melewati batas UMNO, termasuk juga amanah dan juga bersatu, Datuk Khairuddin? Dialog ini memang menjadi satu amalan kita bersama. Tinggal lagi bagaimana kita berdialog. Kadang-kadang tidak bersifat ilmiah, bersifat emosi semata-mata. Saya ambil contoh, bila kita bawa RUU 355, dikumpulkan semua ahli parlimen, dikumpulkan oleh Timbalan Perdana Menteri bersama Menteri dan Jurulatih Menteri, dan kita bincang apa pandangan kita. Di kala itu semuanya ada, PASnya ada, BN pun ada, daripada Amanah pun ada, PKR pun ada. Kemudian masing-masing memberikan pandangan. Saya juga berikan pandangan. Bila saya beri pandangan, saya antara yang paling akhir berucap pada hari itu menjelaskan apa hakikat sebenar rang Undang-Undang 355. Selepas ucapan saya, salah seorang ahli parlimen PKR Sungai Petani, Datuk Johari, minta untuk bercakap. Kata beliau, kalau inilah penjelasan tentang RUU 355 seperti dihuraikan oleh ahli parlimen Kuala Nerus, saya tidak ada masa untuk menyokong dan PKR boleh menyokong. Itu kata-kata beliau ketika dalam kelompok kami. Cerita di luar, saya tak nak ulas. Tetapi itu realitinya. Kalau kita menyatakan bahawa rang Undang-Undang 355 ini, kita usahakan kerana ini bertanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Tadi Dr. Asraf sebut tadi, daripada awal, Akta 355 tahun 64-65 kita perkenalkan. Kemudian kita pindah. Dalam tempoh yang panjang, 52 tahun, Akta itu mengikut perlembagaan. Tidak ada orang bangkang, tidak ada orang tolak dan sebagainya. Hari ini kita hanya mahu pindah dari sudut kadar hukuman. Dulu kadar hukuman 64, kita pindah 84. Sekarang nak pindah pula. Itu kerangka perlembagaan. Tetapi emosi yang dibawa ketika dialog ialah ini tidak berperlembagaan. Ini mengganggu hak bukan Islam. Ini emosi, dia bukan akademik. Kerana jelas ini mengikut perlembagaan. Kalau kita bincang lagi, kita kata yang ditimbulkan hari ini oleh bukan Islam sebagai contoh. Ini nanti orang bukan Islam kena kerak tangan dan sebagainya. Kita kata bila pula Akta 355 ada kaitan dengan kerak tangan? Akta 355 tak ada kaitan cerita kerak tangan. Ini cerita melibatkan enactment yang sedia ada di negeri-negeri yang tidak melibatkan undang-undang mencuri, tak melibatkan undang-undang merompak, melibatkan undang-undang berkaitan dengan tuduhan qazaf,
tuduh melibatkan persetubuhan haram dan juga minum minuman memabukkan. Ini yang ada sekarang. Ini yang nak kita perkasakan. Kalau dulu mereka yang minum arak hukum Islam 40 rotan, tetapi Akta 355 hanya benarkan 356. Kita nak angkat sikit supaya boleh berikan hak jadi 40 kali sebatan dengan cara kita sekarang. Kalau dulu mereka yang melakukan persetubuhan haram, hukuman hukum ikut Islam bagi mereka yang belum berkahwin 100 sebatang syar'i. Tapi Akta 355 menghalang. Maka kita nak pindah untuk angkat sikit menjadi 100 rotan. Itu saja yang kita nak bawa. Artinya di dalam kerangka perlembagaan dan tidak menyentuh hak orang-orang bukan Islam. Tetapi yang dibawa ketika dialog ialah emosi, bukannya akademik, bukannya ilmiah. Jadi kita mengajak untuk perbincangan secara ilmiah. Dan saya sendiri daripada PAS, kita sentiasa terbuka untuk berdialog secara ilmu, bukan secara emosi dalam isu-isu. Bukan hanya isu melibatkan rang Undang-Undang 355, tapi juga pelbagai isu-isu yang lain. Bincang secara harmoni, secara akademik, bukan secara emosi. Tidak membakar. Ini yang isu kita. Suka membakar sentimen. Ini masalah kita. Bila kita bakar sentimen masyarakat, yang rosak ialah negara. Jadi kenapa kita nak bakar jambatan? Ini persoalan kita. Datuk Mufti, dalam realiti ini, bahkan dalam rancangan demokrasi ini, kita dapat melihatkan sebagai satu testimoni. Apabila kita berlapang dada, kita dengar, maka kita boleh menerima perbezaan itu secara lunak. Dan kerana itu, kebimbangan kita di sini adalah kecerdasan umat di akar umbi sana. Kerana kelihatannya di peringkat pemimpin-pemimpin, mereka boleh berbeza pandangan secara terbuka, berlapang dada. Tetapi apa yang disebut oleh Dr. Khairuddin tadi, soal dibakar di peringkat bawahan itu, kerana mereka tidak punya cukup pengetahuan ataupun filtering mekanisme untuk saringan mana yang betul. Datuk juga menyebutkan tadi soal berdasarkan WhatsApp. Jadi di sini memerlukan sedikit hikmah kalau Datuk boleh memberikan nasihat. Perkara pertama iaitu pemimpin-pemimpin setiap parti, setiap NGO, pemimpin masyarakat wajib memainkan peranan utama. Dia yang menjadi mendamaikan masyarakat, mengharmonikan masyarakat, menerang kepada masyarakat. Dan bagi saya pentas demokrasi yang dikemukakan oleh RTM 1 ini, saya ucap terima kasihlah RTM, dan perbanyakkan lagi isu-isu seperti ini dengan memanggil pakar-pakar yang bidang masing-masing untuk diolah, dihadam dengan sebaik mungkin. Dengan cara macam itu dia akan jadi baik. Sebab itu dalam buku saya sendiri pun yang kami bina buat tu, kami katakan musuh kita yang paling bahaya adalah kejahilan. Dengan sebab kejahilan, kita akan tutup kebenaran. Jadi sebab itu, selesaikan isu ini dahulu. Pentas ilmu sejajar dengan semangat politik, Datuk Ashraf? Ya, kita sepatutnya sudah berada pada abad yang memerlukan politik itu disandari dengan budaya ilmu. Dulu mungkin budayanya sentimen dan semangat berasaskan amarah. Semangat yang dibakar seperti mana Dr. Khairuddin sebutkan. Sebab tu saya cukup seronok malam ni bila mendengar daripada Dr. Khairuddin sendiri, sahabat saya, menyebut bahawa yang lepas tu lepas. Kita membina budaya politik matang. Sebenarnya bukan mudah. Walaupun Tuan Syed sebutkan tadi di kalangan ahli itu mudah. Sebenarnya di kalangan ahli kalau kita membakar dan mengindoktrinasi perasaan membenci, perasaan marah, perasaan yang berasaskan sentimen, itu yang akan mengakar, yang sukar untuk kita nak berlapang dada dengan mereka yang berbeza dengan kita. Sebab itu dalam konteks ini sebenarnya itu satu budaya yang baik. Saya tidak nampak maknanya halangan yang besar. Kerana yang paling penting kalau asasnya adalah persaudaraan. Tadi Dr. Khairuddin sebut. Sebab itu saya rasa seronok. Sebab Dr. Khairuddin kata kita boleh berbeza pandangan, tetapi asasnya kita adalah ukhuwah. Kita adalah saudara se-Islam. Kita berpegang pada Al-Quran yang sama. Kita berkiblatkan kiblat yang sama. Tetapi dalam hal-hal yang berbeza, contohnya 5 tahun sekali, kita boleh beradu tenaga, kita boleh berbeza pentas politik, boleh datang dengan manifesto pelbagai, boleh kempen sakan, tetapi masih lagi dalam kerangka adab. Jangan sampai melaraikan, jangan sampai memutuskan hubungan ukhuwah. Inilah prinsip yang disebutkan di dalam suratul Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah
fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Prinsip yang Allah sebutkan, sesungguhnya kita semua ni orang Islam bersaudara. Maka damaikanlah kalau ada perselisihan. Dan prinsip itu diikat dengan takwa kepada Allah. Barulah rahmat Allah itu akan bersama kita. Lepas tu saya sebutkan, saya bawa balik daripada Kelantan. Kalau saya bagi kuliah pun saya akan beritahu, kata kita tinggalkan baju-baju parti ni di luar kerangka masjid. Masjid adalah pusat untuk kita menyatukan umat. Ya? Tak kira parti politik, kita bersatu. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid sebagai asas pembentukan takwa itu. Jadi kalau kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berbeza dari segi ideologi parti, tetapi jangan sampai kita meleburkan ataupun melunturkan nilai-nilai persaudaraan. Kalau ini yang kalau kita pegang, tak kira UMNO, tak kira PAS, tak kira orang Islam di dalam PKR, parti amanah negara, parti bersatu dan sebagainya, ini semua kita dapat leraikan dengan asas-asas yang kita bina ini. Dan ini memerlukan ilmu, seperti mana yang Tuan Syed sebutkan. Dan saya setuju sangat dengan apa yang Sahibul Samah Mufti sebutkan. Musuh kita bukan parti-parti yang berbeza, musuh kita kejahilan. Kalau kita semua ni berilmu, saya rasa saya tak nampak kita akan berhadapan dengan masalah untuk kita bersedia untuk berbeza pandangan, berlapang dada, tetapi pada masa yang sama bersedia juga untuk bekerjasama. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, atas perkara-perkara yang berkebajikan, perkara baik dan perkara yang disyariatkan oleh Allah. Di peringkat awal tadi, Yang Berhormat Senator Datuk Mufti dan juga Yang Berhormat Datuk Khairuddin, ya, saya menyebutkan bahawa kita bukan kali pertama bercakap soal perpaduan ummah. Kadang-kadang saya resah kerana kita akan berbincang perkara yang sama, seolah-olah kita tidak graduate. Saya mengharapkan agar pentas demokrasi ini, kalau tuan-tuan bertiga, datuk-datuk bertiga datang lagi, bahagian keduanya kita harus zero in kepada isu-isu. Dan seperti disebut tadi, kita bereskan elemen dialog ini agar dengan hati terbuka kita boleh berbeza pandangan dan tahu letak duduk. Dan sekaligus kita mencerdaskan penonton. Itu yang penting. Agar mereka boleh membuat pertimbangan sendiri menjelang hari-hari yang semakin menghangat menuju kepada PRU akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel pada malam ini. Dan khabarnya untuk Bulan Harapan Demokrasi akan membincangkan tentang Akta 355, walaupun telah disentuh selama 15 minit sekurang-kurangnya oleh dua panel. Kita akan mempertajamkan lagi nanti, insya-Allah. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami. Assalamualaikum. Salam muhibah.